Baik, dia lebih kepada teknik kita katakan teknik untuk membuat pemasaran lah secara zero cost. Macam mana kita memanipulasikan media sosial, memanipulasikan platform-platform online ni kepada pemasaran yang kita katakan secara zero cost. Okay. Dan biasanya kalau yang kita biasa nampak lah, yang biasa kita tahu kalau nak buat pemasaran ni, nak menjual sebagainya, yang famous contohlah kita guna FB Ads, Google Ads, YouTube Ads sebagainya lah. Yang tu berbayar. Okay. Jadi semua tu kita ketepikan. Kita bercakap tentang yang zero cost ni. Zero cost maksudnya yang tak memerlukan modal. Okay. Jadi malam ni lah yang saya dan Brozo sebagai membantu malam ni, kita akan sama-sama melihat okay, bagaimana kita nak memahami konsep zero cost yang kami cuba sampaikan. Okay. Supaya anda semua paling kurang malam ni anda dapat sesuatu. Saya nak pastikan anda semua yang dah memberikan kelapangan masa malam ni, anda semua akan dapat sesuatu ilmu. Cara macam mana anda nak memasarkan produk anda sendiri. Okay. Baik. Jadi insyaAllah saya pun nak belajar tu, Sifu. Apa? Saya pun nak belajar tu, saya tak tahu pasal zero cost ni. Rozo dia label dia Evan, dia pakai yang apa teknik jangan tak apa. Masing-masing ada cara tersendiri dan tak salah pada siapa pun nak belajar. Siapa-siapa pun nak belajar tak masalah. Okey. So masa yang saya katakan tadi, perkongsian ni lebih kepada atas rangkuman pengalaman-pengalaman peribadi dan beberapa pihak lah. Okey. Dan benda ni kita akan kongsikan insyaAllah. Okey. Baik. Jadi kalau melihat pada attendant ataupun yang peserta datang malam ni, ada lebih kurang 12 orang lah termasuk saya dan Brozul. Mungkin yang lain tu ada yang tadi yang WhatsApp dia kejap lagi lah tadi. Okay. Ada macam-macam lah. Okay, tak apa. Yang masuk akan terus masuk lah insyaAllah. Yang ada teruskan teruskan setia dan kalau boleh kalau ada sebarang soalan kalau tuan-tuan ada soalan nak bertanya boleh tanyakan. Jangan kita katakan dengar kalau tak faham terus tanya. Kita tak ada buat apa sesi soal jawab. Mungkin ada tapi kita tak khususkan lah. Kalau tiba-tiba tengah saya sampaikan, tuan-tuan nak bertanya, tanya. Tak faham, beritahu. Okay. Supaya kelas kita ni lebih interaktif lah insyaAllah. Okay. Baik. Jadi malam ni insyaAllah kita akan teruskan Saya akan sama-sama membawa tuan-tuan tu melihat topik ni lebih mendalam. Okay. Baik. Jadi kalau bercakap tentang zero cost, okay, zero cost online marketing, sebelum saya nak ceritakan ataupun sharekan rahsia-rahsia ataupun bagaimana kita nak memahami kaedah secara zero cost ni, okay, saya nak sharekan pada tuan-tuan semua tentang rahsia, satu rahsia berkaitan dengan online. Ada rahsia. Okay. Boleh nampak slide Tuan Brozo boleh nampak? Boleh. Boleh boleh. Saya harap peserta yang lain pun dah boleh nampak Okay. Kalau tak nampak ke tak dengar sebagainya boleh maklumkan Dan kalau tiba-tiba terputus sebagainya minta tolong Tuan Brozo tolong backup sekejap Memang line malam ni dia sekejap ada sekejap putus tak tahu macam mana. Malam ni pula dia jadi macam tu Okay. Baik. Dia line tu mencemburui kita tu malam ni. Mentang-mentang lah zero cost dipotong terus. Okay. Baik. Dia potong terus line tu malam ni. Dengki betul lah. Okay, tak apa. Baik. Jadi malam ni saya nak start dengan berkongsi tentang satu rahsia online. Rahsia ni. Kalau rahsia-rahsia ni biasanya sifu-sifu, guru-guru yang akan buka rahsia ni. Okay. Macam saya lah, sebenarnya sifu yang saya gunakan gelaran tu bukanlah nak kata saya ni yang paling hebat, tak. Ataupun kenapa nak guna sifu-sifu ni. Okay. Itu sekadar branding, jenama. Sebab kebetulan dulu, sedikitlah sebelum saya teruskan, okay, saya dulu seorang pelajar silat dan seorang guru silat juga. Belajar dan mengajar. Okay. Saya belajar silat gayung
Alhamdulillah. Sampai tahap menjadi jurulatih kanan lah. Jadi saya ada ramai anak murid saya dalam bidang persilatan lah. Okey. Jadi itu pengalaman dululah waktu sekolah menengah sampai masuk IPT sebagainya. Pegang title sebagai guru tu lah yang mereka panggil sifu sebagainya. Tapi bukanlah nak katakan kenapa guna sifu dalam online pula. Tak, itu sekadar branding. Tuan-tuan kena faham, kita nak buat bisnes ni kita kena ada jenama, branding sendiri. Dan branding tu kena unik. Unik. Maksudnya lain pada lain. Contoh sahabat saya ni, Tuan Brozul kita. Dia panggil Brozul. Nama Azizul Azami. Brozul. Okey. Satu jenama lah. Lain. Okey. Lebih mesra orang kata. Lebih mesra. Okey. Bila lebih mesra ni dia orang kata apa, dia punya permulaan tu, mukadimah tu dah terbuka dah. Maksudnya contohlah kalau kita nak menjadi sebagai seorang penjual ataupun sebagai seorang businessman, businesswoman sebagainya, mukadimah tu dah ada, maksudnya jalan tu dah ada. Tapi andai kata orang tu dia tak kenal kita, dia tak boleh menerima kita, jadi susah kita nak menjual. Sebab tu tuan-tuan saya nak beritahu, tuan-tuan yang mungkin saya yakin yang dalami, mungkin ada yang dah ada bisnes macam-macam lah. Mungkin ada yang dah ada bisnes besar-besar masing-masing, dah ada syarikat masing-masing. Okey, cuma saya sharekan balik mungkin sebagai polish lah, sebagai kita nak gilak balik. Okey, dalam online ni apapun, pertama sekali adalah kita ada branding kita. Jenama kita. Jenama kita letaklah apa-apa. Kak, itulah bro ke kan. Dan saya Sifu Arif sebagainya. Okey. Apa-apa jenama Kak Kia. Okey. Apa-apalah yang menyebabkan orang bila sebut je dia teringat kita. Contohlah dia sebut Sifu Arif dia akan terus Sifu Arif apa dia buat sebagainya. Sebab tu saya kekalkan daripada 2012. Sebenarnya daripada 2012 saya nak bagi tahu inspirasi yang saya dapat ni pun antara penyebabnya saya terjebak dalam bidang ni puncanya daripada Tuan Brozul sendiri. Tuan Brozul ni sebenarnya sifu saya lah sebenarnya. Allah. Sebab tu dia bersama saya lah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih pada Tuan Brozul. Kalau tak, bukan asbab Tuan Brozul, saya rasa saya tak di dalam bidang ni kot. Mungkin tengah buat training benda lain kot. Okay. Sebab saya, background saya banyak training kepada modal insan, kepada corporate sebagainya. Kepada online IT ni, saya bukanlah bidang background IT ke programmer, tak. Saya belajar dulu bidang bio. Bidang bio. Kemudian ambil sub diploma dalam perubatan komplementari. Okey. Kemudian banyak ambil certified dalam training. Nampak lagi bidang. Tapi macam mana saya boleh terjebak dalam bidang ni? Terjebak. Okey. Satu perkara yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang. Saya pegang satu kata-kata ni nak seribu daya. Saya pegang kata-kata ni. Nak seribu daya, kalau tak nak tak apa. Okey. Ini kata-kata yang saya pegang pada dulu maksudnya saya nak dalam bidang ni, saya nak jebur dalam bidang ni. Contohnya buat website, buat design, buat macam-macam lah dalam bidang online ni, saya nak. Jadi saya belajar betul-betul. Belajar dari mana? Macam-macam. Salah seorang guru saya Brozul, Tuan Brozul ni. Okey. Dan antara guru-guru saya adalah YouTube, Google. Itu yang banyak. Guru-guru. Guru-guru pakcik-pakcik saya kan. Google, YouTube, maksudnya saya banyak belajar sendirilah. Try and adjust. Belajar sendiri. Okey. Baik. Jadi itu sebagai betapa sharing. Alhamdulillah. Itu salah satu zero cost juga tu sebut Raven. Ya, zero cost. Maksudnya belajar dan sebagainya. Belajar dengan YouTube, belajar dengan Google. Ya. Itu salah satu zero cost juga tu. Betul. Setuju. Okey. Maksudnya kalau dia satu je kunci dia. Orang kata apa dalam hidup ni, kalau kita nak, kita akan usaha. Kalau tak nak, macam-macam alasan lah kita bagi. Itulah, tak ada internet lah, tak ada duit lah, itu ini, sebagainya. Tapi kalau kita nak, walaupun mungkin contohlah, malam ni kali ikutkan tadi, asyik adalah laptop, kadang hang sebagainya, lepas tu internet, putus-putus macam ni, kalau ikutkan mood, dah habis mood lah, malah nak mengajar. Okay.
Tapi sebabkan saya rasa ini satu tanggungjawab saya nak kongsikan. Sebab tu saya teruskan walaupun mungkin dalam keadaan tiba-tiba terputus ke sebagainya. Tapi insyaAllah Tuan Brozo kita ada sebagai backup. Dan tuan-tuan sendirilah. Mungkin tuan-tuan malam ni mungkin ada urusan yang lain. Tapi tuan-tuan fokus juga. Berikan masa, alhamdulillah tahniah juga pada tuan-tuan. Okay. Jadi sebagai hadiahnya malam ni, saya nak kongsikan ilmu pada malam ini. Memang saya akan curahkan pada tuan-tuan tentang dunia pemasaran online secara zero cost. Tapi saya nak beritahu awal, ilmu ataupun modul yang saya buat ni sebenarnya 2-3 hari pun tak habis kalau belajar. Banyak banyak silibus dia. Tapi tak apa, malam ni kita cuba bongkar sikit satu persatu. Kita nampakkan dulu jalan dia. Daripada mana nak mula sebagainya, step pertama apa, kedua dan sebagainya. Kita start dulu. Okay. Baik. Jadi agak-agak semua okey semua boleh teruskan kita nak tengok yang kawan-kawan lain ni masih wujud ke tak? Ada walaupun mungkin tak muncul gambarnya. Yang muncul mungkin Tuan Rizal kita. Assalamualaikum Tuan Rizal. Boleh dengar? Tuan Rizal Hamdan. Boleh dengar? Mungkin dia dengar, mungkin dia memang masalah internet dia kot. Tak apa. Yang lain Tuan Habib kita. Tuan Habib ni memang followers setia ni. Okey. Tuan Habib. Tuan Habib boleh dengar Ya. Puan Nur Hayati. Tuan Habib. Mungkin dia ada tu. Tak apa. Saya sangka baik semua ada Okey. Jadi insyaAllah saya akan teruskan Tuan Brozo, kita boleh teruskan tak masalah Ya. Silakan. Alright. Okey. Jadi sebagai perkara pertama Tafadhal. Sebagai perkara pertama yang kita nak sama-sama pelajari malam ni, kita kena tahu rahsia online. Rahsia online. Apa rahsia-rahsia ni? Okey. Baik. Bila dah tahu rahsia, daripada rahsia lah kita akan tahu step yang seterusnya. Okey. Baik. Jadi sebagai awalan mukadimah dia. Okey. Subtopik dia. Ini yang saya nak cuba sharekan pada tuan-tuan antara online dan offline. Okey. Bila bercakap antara online dan offline ni, benda ni kadang-kadang menjadi satu perkara yang perbincangan. Ada setengah orang lama ke sebagainya, mereka dah biasa guna kaedah offline ni. Bila ada online ni, dia rasa kekok, dia rasa boleh ke? Tak yakinlah sebagainya. Okey. Baik. Itu kalau bertanya tentang orang-orang lama lah. Orang lama maksudnya orang yang biasa dengan kaedah offline lah. Maksudnya dia jumpa pelanggan secara berdepan, fizikal. Kalau nak buat appointment, dia akan buat appointment secara fizikal lah. Naik kereta dan pergi jumpa pelanggan lah. Jadi kalau bercerita tentang online pada dia, dia akan macam minta maaf saya buat online ni bagi orang muda lah. Macam tu jawapan dia. Itu biasa saya jumpa. Okay. Sebab apa mereka dah tutup lah dia punya pandangan. Hijab dia punya pandangan online tu. Maksudnya nak terima lah. Ni orang muda je. Okay. Apa saya nak beritahu sekarang ni, online ni bukan sekadar pada orang muda. Pada kita semua. Pada kita semua yang ada bisnes, yang belum ada bisnes, terlebih lagi lah. Yang dah ada bisnes sekalipun, walaupun bisnes anda semua yang berkaitan banyak urusannya secara offline, tapi anda semua tak dapat nafikan dunia sekarang ni memerlukan online. Sebab tu kita kena faham dalam dunia online ni banyak kelebihan yang kita akan dapat. Okay. Baik, saya bongkarkan satu persatu. Okay. Baik. Kalau tengok online, kalau kita nak berniaga secara online, Tuan Brozo kalau tengok situ masanya 24 jam. Okay. 24 jam kita akan berniaga secara orang kata 24 hours. Tidur pun berniaga. Okay. Maksudnya tengah malam pun kita tengah tidur, order masuk. Order masuk. Bangun esok, dah ada 10 order ni. Okay. Terus uruskan post sebagainya. Maksudnya apa? Bila kita buat bisnes secara online ni, perniagaan kita tak ada had masa. Itu pertama. Tapi kalau offline ni, terhad. Contoh 8 jam.
8 jam ni biasanya office hour lah. Maksudnya apa, kalau kita nak berurusan dengan pelanggan ke sebagainya, kadang-kadang kita kena pergi pada office hour je lah, baru kita berurusan. Kalau lebih pada masanya, mereka kadang-kadang tak layan sebagainya. Jadi terhad. Kemudian tempat operasi. Kalau online ni kita boleh berada kat mana-mana. Contoh macam sekarang lah. Macam sekarang saya berada kat rumah. Di mana? Di Karak. Tuan Brozo kita ada di Perak. Tuan Rizal pun ada di Karak. Yang lain tu Tuan Habib kita ada di Jerantut. Dan banyak macam-macam tempat lah. Ada daripada Sarawak pun ada. Okay. Dan macam-macam lah. Maksudnya kalau tuan-tuan perempuan tipu dalam bidang online ni, maka boleh berbisnes di mana-mana saja. Tapi kalau secara online, offline, tempat terhad. Kalau contohlah Tuan Habib kita. Tuan Habib kita saya kenal dia. Peserta khusus saya lah. Okay. Dia duduk di Jerantut. Dia buat produk herba. Okay. Jadi kalau hanya pemasaran secara offline je, maka produk yang dibuat tu hanya terhad secara di Jerantut lah. Maksudnya tak dapat pergi lebih jauh. Tapi bila terjun dalam bidang online, hatta walaupun keluar negara pun anda semua boleh menjual produk tersebut. Okay. Maksudnya tak terhad. Okay. Tapi kalau offline terhad. Kemudian macam mana pasaran pula? Okay. Pasaran seluruh dunia kalau secara online. Okay. Tapi kalau offline ni terhad di kawasan terdekat saja. Ini kita kena faham. Okay. Kalau kita buat pemasaran secara online ni, pasaran ni seluruh dunia. Kita boleh pergi seluruh dunia. Alhamdulillah saya ada pengalaman macam-macam produk saya dah buat. Kalau nak kata dunia luar, kalau melibatkan negara, salah satu produk yang saya buat berkaitan dengan upah haji, badal haji. Saya pernah buat selama 3-4 tahun. Setiap tahun tu saya dapat peserta dalam 10 ke 13 orang lah. Macam mana saya dapatkan peserta tu? Secara online saja. Secara online. Saya buat website saya sifuari.com/badalhaji. Tuan-tuan boleh tengok lagi. Kalau saya nak sharekan ya. Saya sharekan dulu Internet slow ke laju ni? Saya cuba sharekan. Sifu Arif. Ya. Sifu Arif. Ya. Ini yang lama saya simpan. Walaupun dah lama, tapi saya sebagai bukti lah. Saya tak cerita saja. Tapi kita cerita dengan bukti. Kita buat supaya meyakinkan lah. Okay. Badal haji ku apa haji? Badal haji lah. Betul ni. Ni website lama saya. Tahun bila ya paling last? Ni paling last Tuan Brozo pernah tengok tak website ni? Ya, saya rasa saya dan tengok okey. Ni last 2015. Oh, putus lagi. Okey, Sifu Arif sudah kembali. Okey, minta maaf sekali lagi putus. Tak apa, tak ada masalah. Biasalah dalam online macam ni lah. Okey, minta maaf tergendala sekejap. Okey, baik, saya sambung balik. Okey. Nampak ya saya punya website ni, nampak? Tuan Brozo nampak? Nampak. Okey. Baik, ini tahun 2015 ni paling last lah saya buat. Sebab apa saya tak teruskan? Sebab salah satu punca, alamak, ada misal Pak. Kurus macam ni Okey. Salah satu puncanya adalah sebab rakan kawan saya yang uruskan di sana dah tak dekat sana. Dia orang Indonesia. Jadi berlaku orang kata apa, kalau sini dia panggil pemutihan. Maksudnya dia kalau bukan warga negara dia akan halau balik lah. Sebab tu saya tak teruskan. Tapi Alhamdulillah ini tahun terakhir saya buat dan saya dapat peserta lebih kurang dekat 13-14 orang lah. Setiap tahun macam tu lah selama 3 tahun. Okay. Ini contoh maksudnya kalau melibatkan antara negara. Okay. Dan kalau produk-produk lain tu ada lagi yang melibatkan Brunei, Singapura. Cuma saya tak buat website. Saya hanya buat proposal dan ada produk dengan rakan saya yang lain. Kalau saya nak share kat sini, saya tak ada kat sini. Tapi ini salah satu yang saya boleh sharekan lah. Yang melibatkan kata apa, bisnes yang melibatkan luar negara lah. Okay. Baik. Jadi kalau berbalik kepada
apa yang saya cuba kongsikan tadi tentang pasaran, itu kita katakan tak terhad. Maksudnya tuan-tuan buat ada produk sebagainya boleh pasarkan ke mana-mana. Kemudian dari sudut kos, kos pemasaran lebih menjimatkan. Lebih menjimatkan sebab apa? Kalau secara offline tinggi kos dia. Kos dia tinggi. Contohlah kalau tuan-tuan buat flyers, contohlah flyers. Dulu kita panggil flyers lah. Flyers ni macam iklan yang dalam kertas lah. Biasanya kalau kita cetak flyers ni, kalau 1000 flyers, mungkin kos tu dalam 300-400 lah. Okay. Yang mana kalau kita tabur flyers tu, letak atas kereta dalam dalam post box sebagainya, agak-agaknya lah dalam 1000 flyers yang kita tabur tu, berapa yang tengok iklan tu dan dia berminat agak. Kalau saya tanya yang lain mungkin yang segera nak jawab. Saya tanya Tuan Brozol lah sebab Tuan Brozol buka ni agak-agaknya lah Tuan Brozol. Dalam 1000 tu berapa yang berminat nak dapatkan servis ataupun produk yang kita tawarkan daripada iklan flyers tadi. Agak-agaknya lah. Daripada iklan flyers, maksudnya secara offline lah. Secara offline. Betul? Berapa ramai agak-agak? Saya daripada apa yang saya rasa, bukanlah pengalaman, tapi apa yang saya rasa tak ramai. Orang lagi-lagi kalau kata iklan yang diberi tu, flyers yang diberi tak menarik langsung. Ramai yang buang macam tu je. Jadi kos tu akan jadi lebih besar lah. Okey. Baik. Maksudnya memang tak berkesan. Maksudnya kalau keberkesanannya ada, tapi kalau kita katakan percentage tu tak sampai 5% lah. Kita katakan antara 2 ke 3%. Tu baru kos dari sudut flyers. Belum lagi kos yang lain. Contoh kita nak bergerak ke satu tempat kena ada kos petrol, ada tol sebagainya lah. Nak pergi sana ni mesti ada makan minum sebagainya. Betul tak? Tapi kalau secara online, kalau kita buat iklan sebagainya, parking lagi. Tapi kalau secara online kita buat iklan, terlebih lagi lah kalau tuan-tuan guna kaedah zero cost, zero cost dia. Tapi cuma ada cost dari sudut komitmen lah. Komitmen kita dan kos internet tu tak payah kita cerita, itu memang asas wajib kena ada. Tapi nak katakan kalau kita guna kaedah secara zero cost, dah zero cost kita. Macam mana caranya? Nanti kita akan tengoklah macam mana. Okey. Baik. Kemudian yang lain-lain lagi. Contohlah premis. Kita mungkin contohlah duduk rumah. Ada orang dia buat dekat rumah je. Ada orang kalau offline kena sewa lah. Office kan. Jadi kos dia tinggi lah. Kemudian dari sudut online, kos staff. Staff maksudnya kita tak perlu ramai staff. Kita hanya menggunakan phone kita, sistem auto kita sebagainya untuk kita nak blast sebagainya, dan ada website yang kita katakan boleh apa kalau ada order sebagainya, website tu je akan ibarat macam staff kita. Yang mana kalau website bukan kena bayar gaji setiap bulan, tak. Kita ada website, kita bina website sebagainya, orang membeli guna website, kita tidur pun customer boleh membayar dan kita dapat jualan. Nampak? Kos dia rendah. Website hanya sekali, dan mungkin kalau setahun sekali hanya renew domain hosting. Itu pun tak sampai dalam 100 ke 150 lebih kurang. Nampak? Berbanding kalau staff, ambil 100 orang staff paling kurang, sekarang gaji minima 1,500. Okey. Kalau setahun dah berapa? Nampak? Tinggi kos dia kalau secara offline. Okey. Dan kalau produk tak terhad, kalau kita buat secara online ni tak terhad. Maksudnya macam-macam produk kita boleh jual. Okey. Contoh macam saya sendirilah. Saya kalau nak cerita pengalaman saya dah, pengalaman, alhamdulillah, saya dah jual macam-macam produk. Tuan Brozol mungkin tak tahu semua pun. Saya bersama dia pun macam sebelum ni saya bersama Tuan Brozol fokus kepada kerja-kerja berkaitan dengan website, design dan sebagainya lah, konsultasi. Tapi yang lain-lain tu saya banyak macam-macam produk. Kalau nak cerita malam ni tak habis. Okey, banyak sangat. Tapi saya nak beritahu
bila saya dah terjebak ataupun terlibat dalam bidang online ni, memang saya boleh katakan apa saja produk yang ada peluang untuk jualnya, boleh jual. Lagi-lagilah sekarang ni dah ada macam-macam platform ya. Platform untuk kita nak menjual. Contoh di Facebook, sekarang yang terkini TikTok, YouTube dan sebagainya. Okey. Tak terhad. Dan kalau kita katakan kalau secara offline, produknya terhad lah. Faktornya apa? Faktor modal. Sebab kalau kita secara offline kita nak berniaga, kena keluar modal dulu. Tapi kalau secara online sekarang ni, tak perlu ada modal. Caranya apa dia? Salah satunya jadi dropship. Jadi dropship, kemudian yang terkini kaedah affiliate. Affiliate. Okey. Bab affiliate ni yang pakar kita ada. Tuan Brozo kita. Mungkin Tuan Brozo nanti di hujung boleh sharekan ada peluang-peluang untuk menjadi affiliate, boleh nanti Tuan Brozo? Oh, saya nak kena share. Okey, insya-Allah. Di hujung nanti. Tu mungkin kalau kata dia lebih arif kepada sifat arif lah. tak apa, saya menjemput dengan beradabnya untuk saya boleh katakan Tuan Brozo ni sebagai sifu affiliate untuk sharekanlah apa peluang yang ada, InsyaAllah. sebagai membuka minda lah pada kita semua lah yang hadir malam ni, insyaAllah. Baik. Jadi itu sedikit tentang kita nampakkan dulu perbezaan supaya kita ada keyakinan kita nak teruskan untuk buat bisnes secara online. Okey. Jadi sekarang ni saya dah buka kepada tuan-tuan perbezaan antara online dan offline. Kalau tengok antara online dan offline ni, kalau diberi pilihan dah untuk buat bisnes, agak-agak antara bisnes online dan bisnes offline, mana yang lebih baik ataupun yang terbaik lah? Mungkin Tuan Rizal. Tuan Rizal tengah online Tuan Rizal dengar? Tuan Rizal? Boleh dengar? Ada suara? Tuan Rizal boleh jawab sikit? Rizal Hamdan. Tuan Rizal. Mungkin masalah lain kot. Okey. Malam ni mungkin banyak tempat ni yang unify masalah ni. Tak apa. Ataupun Puan Nurhayati. Puan Nurhayati tadi ada macam dengar suara. Puan Nurhayati? Ya. Puan Nurhayati, kalau ditanyalah antara bisnes online dan bisnes offline yang saya dah cerita ni, antara dua bisnes ni kalau diberi peluang lah, mana yang terlebih baik? Maksudnya yang lebih baik lah, yang lebih bagus lah. Saya kalau ikutkan bisnes online, saya nak buat bisnes online. Bisnes online. Sekarang Paraida dah ada bisnes online? Saya tengah buat produk rendang tok dan cookies. Untuk promosi Hari Raya, saya nak jual online lah. Nak jual secara online lah? Yap. Maksudnya benda tu baru buat ke dah tahun kedua, ketiga? Sekarang saya dah masak, besok saya nak hantar mesin untuk retort. Okey. Rendang tu untuk ada retort, jadi dia tahan 2 tahun. Lepas tu Jumaat siap lah benda tu. Menarik. Jadi itu produk sulung ke dah ada banyak produk lah sebenarnya Puan? Ini produk untuk 2 tahun lah. Maksudnya tahun lepas saya masak tapi saya tak retort. So tahun ni saya dah belajar. Upgrade lah. Menarik. Upgrade lah. Retort tu hantar ke tempat retort ke ataupun beli mesin retort? Tak, saya hantar ke tempat retort je. Kenapa tak beli mesin? Sekarang dah ada yang mesin DIY. Ya, mahal. Kalau hantar lagi murah. Hantar lebih murah. Okay, tak apa. Tak apa. Itu pilihan lah. Kos tu kita tak mampu masa sekarang. Mesin yang kecil tu 1,000 lebih Sebab saya hantar 250 pieces yang 250 gram tu baru 300 dia hantar dia untuk satu pieces. 250 baru 300 ringgit. Baru 300 ringgit ke apa? Mana RM1 lebih lah. Itu. Sekali packaging sendiri lah packaging sendiri lah, buat sendiri. So hantar dekat tempat resort tu RM300 je sekali. 250 pieces. Menarik. Bagus satu
satu usaha yang terbaik lah bagi saya. Okey. Satu dapat upgrade lah. Tahun lepas masak itu tak retok kan. Tapi tahun ni dah retok tu maksud dah upgrade lah bisnes. Alhamdulillah. Saya pun Masa lepas saya masak manual je. manual je. Okey. Baik. Bagus-bagus. So, Saya tahun suka. ni saya upgrade lah. Benda tu maksudnya saya boleh hantar sampai ke utara, timur, barat lah. Alhamdulillah. Tahniah Puan Rohidah sebab dah upgrade. Saya nak cerita pengalaman saya pun ada juga dalam bidang makanan ni, bisnes makanan ni. Sebelum ni saya dan rakan saya dalam ni ada Tuan Rizal Hamdan, salah seorang partner dalam bisnes. Kami buat bisnes berkaitan dengan arnab pedaging, arnab warna putih tu. Okey, kami buat daging burger, berbola arnab, rendang arnab, sate arnab, macam-macam arnab Okey. Dan alhamdulillah pengalaman kat situ kalau diceritakan macam-macam lah, sampai tahap kami ada food truck sendiri sebagainya dan macam-macam lah. Tapi bukan fokus itu saya nak beritahu. Kalau pengalaman tu dalam bidang makanan ni mungkinlah sebabkan mungkin bukan bakat kami yang sebenar lah Maksudnya sebab setiap bisnes ni bagi saya Allah dah cipta setiap orang ni ada dia punya bakat dia. Kalau dia buat ni, contohlah dalam bidang makanan, kalau bukan bakat dia, maksudnya bukan bidang dia, paksalah sejauh mana pun dia tak dapat pergi jauh. Jadi kita sebenarnya, saya nak cerita pengalaman saya lah yang dah terjun dalam macam-macam bidang. Sebenarnya kita ada bakat yang Tuhan dah bagi, cuma kita tak tahu je bakat kita kat mana. Bila kita tahu, kita polish, kita fokus betul-betul, itu yang akan boom. Okay. Jadi benda ni kena belajar jugalah tentang melihat bakat diri sendiri, dan tuan-tuan sendiri sebagai usahawan kena lihat juga kat mana bakat tuan-tuan perempuan, insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih pada Tuan Puan Nurhayati atas sharing tadi Okay, baik. Sedikit Cik Arif. Sikit Cik Arif, boleh saya tanya sikit Cik Arif? Okay. Sila. Mungkin di kalangan dalam kalangan sebagian usahawan ni dia dah biasa dengan offline. Okay. Biasa dengan offline, okay. Bila dia dah biasa dengan offline, dia nak terjun pula ke online ni, dia rasa takut. Jadi apa pendapat Cik Arif dan nasihat Cik Arif untuk golongan-golongan yang macam ni? Takut gagal, macam-macam lah perasaan tu. Jadi apa pandangan Cik Arif? Terima kasih atas soalan Tuan Brozul. Okey, satu soalan yang saya sukalah. Satu soalan yang saya suka jawab atas pengalaman lah. Dan ilmu yang saya ada lah insyaAllah. Okey, baik. Apa yang saya cuba sampaikan, pertama sekali kita kena faham sebagai usahawan okey, kena bezakan antara usahawan dan bukan usahawan. Bukan usahawan maksudnya yang bermajikan lah, yang makan gaji. Istilah senang je makan gaji lah. Okay. Antara usahawan dengan makan gaji ni, dua entiti, dua individu yang berbeza. Berbeza dari sudut apa? Okay. Berbeza dari sudut pemikiran atau peminda dia. Okay. Menjawab tentang persoalan Tuan Brozul tadi, sebenarnya ketakutan, kita takut gagal sebagainya, takut ini, takut itu kan. Sebenarnya itulah yang membezakan sama ada kita layak menjadi usahawan ataupun tidak. Saya nak beritahu sebagai usahawan antara ciri-ciri usahawan, antara ciri-cirinya ialah dia berani gagal. Berani gagal. Masya-Allah. Okey, satu istilah yang berani gagal. Kenapa kena gagal pula? Okey. So apa tuan-tuan usahawan ni kalau dalam bidang perniagaan lah, saya share pengalaman saya. Tuan-tuan lagi lebih banyak lah. Perniagaan ni bukanlah satu bidang yang ibarat macam kita makan gaji, cukup bulan, ada duit gaji ada duit makan sebagainya, cukup lah Maksudnya kita buat kerja ala kadar gitu je, ikut arahan. Usahawan ni, bidang perniagaan ni, kita memang 100% kita kena pulun. Maksudnya kitalah sebagai majikan, kitalah sebagai kuli, kitalah sebagai marketer, kitalah sebagai semuanya. Jadi kalau kita tak bergerak, maksudnya kita tak ada usaha sebagainya, maka income tak datang. Bila income tak datang, maka bisnes yang kita buat tu akan gagal lah. Sebab tu saya katakan, sebagai usahawan ni dia kena berani. Sebab bila kita buat sesuatu perkara, contohlah bisnes
pengalaman saya, contohlah dalam bidang yang sebelum ni saya ceburi macam-macam. Banyak kegagalan yang saya lalui dah. Antara sebab kegagalan tu sebab tak cukup ilmu lah, tu satu perkara. Yang kedua, sebab bidang yang saya terokai itu bukan bidang saya lah. Itu antara sebab yang utama lah. Okay. Tapi bukan nak katakan kalau macam tu kena belajar dulu lah sampai habis baru buat bisnes. Saya nak jawab tuan-tuan, sebenarnya sebagai usahawan ni kita jangan mengharapkan kesempurnaan dulu baru kita nak mulakan. Maksudnya apa? Kita rasa aku tak cukup modal lagi lah. Aku kena ada modal 50,000 baru aku akan start untuk bisnes. Bukan cara macam tu. Itu bukan minda usahawan. Minda usahawan, dia dah set kan, aku nak bisnes apa. Dia tengok. Okay. Modal dari sudut duit ke sebagainya, itu bukan yang pertama. Bukan yang utama. Dia dah letak mungkin dalam nombor 10 sebagainya. Modal utama adalah diri kita. Kalau diri kita tak yakin, kita tak ada keyakinan sebagainya, apa saja yang kita buat sebagainya dalam bidang perniagaan ni memang akan gagal. Sebab tu yang pertama sekali dalam sebagai usahawan online ni, diri kita kena betulkan. Maksudnya pemikiran kita, minda kita. Bila kita dah terjun dalam bisnes online ni, kita kena betulkan pemikiran kita. Sebab apa? Sebab orang yang bisnes online ni dia tak sama macam orang bisnes offline. Tak sama. Dia ibarat macam ni. Dia sebenarnya bahasa yang senang, dia tak sama tapi serupa. Tak sama tapi serupa. Tak sama dari sudut maksudnya kalau online platform dia berbeza sebagainya. Kalau offline caranya berbeza. Tapi yang serupanya adalah dua-duanya adalah entiti perniagaan, bisnes. Itu yang serupa. Tapi cara berbeza. Itu saya katakan sama tapi tak serupa. Okey? Boleh faham Baik. Jadi berbalik pada persoalan tadi, tak berani ke sebagainya, itu adalah berbalik pada diri sendirilah. Betulkan minda kita. Maksudnya polish balik minda kita. Ataupun reset baliklah. Kalau boleh pergilah kursus-kursus yang berkaitan dengan pembangunan usahawan ni. Macam saya alhamdulillah ada pengalaman mengendalikan kursus-kursus usahawan lah. Antara banyak yang saya kendalikan adalah usahawan belia di bawah SME Corp. Saya sebagai salah seorang trainer untuk mengajar tentang usahawan ni, betulkan cara pemikiran. Maksudnya minda usahawan ni macam mana? Dia ciri-cirinya macam mana? Tuan-tuan kena faham dulu nak jadi usahawan ni, kena betulkan yang tu dulu. Dah betul yang tu baru tuan-tuan terjun seterusnya untuk bidang usahawan. Dan terlebih utamalah dalam bidang online ni, antara ciri-ciri orang bisnes online samanya dia macam orang bisnes offline ni. Samanya jiwa dia. Cuma pendekatannya berbeza. Okey. Boleh Tuan Borzul menjawab tentang persoalan tadi? Okey. Ya, terima kasih. Baik. Jadi selamat datang yang mungkin baru masuk tadi. Walaupun mungkin kehadiran malam ni kita tengok 12 orang, tak apa. Mungkin yang lain tu ada urusan. Tapi insyaAllah kita, kelas kita insyaAllah paling kurang seminggu sekali kita akan adakan. Saya cuba susun beberapa kelas. Sebab kalau nak tengok pada modul yang dalam simpanan saya ni banyak. Saya rasa kalau saya simpan seorang-seorang dalam laptop sebagainya, tak memberi manfaat. Ya betul. Maksudnya tak beri manfaat kepada orang lain. Kalau saya meninggal ke sebagainya tak ada manfaat lah. Sekurang-kurangnya kalau saya sampaikan ni, tuan-tuan dapat sesuatu, dapat berikan manfaat, insyaAllah itu sebagai saham lah bersama, insyaAllah. Okay. Baik, Tuan Habib dah muncul. Okay. Baik. Jadi kita teruskan. Habib bawa kuliah kat masjid. Masya-Allah. Sama-sama kuliah boleh online. Okey. Okey. Baik. Baik. Kita sambung teruskan. Baik. Jadi sekarang ni kita akan pergi lebih mendalam Tadi kita dah tengok secara perbezaan sebagainya. Sini sikit saya sharekan beberapa fakta untuk kita lebih yakin. Kalau tengok sini ini adalah satu fakta tentang online diambil oleh satu badan iaitu Hotsuite. Dia buat kajian dalam dunia ni yang menggunakan media sosial ada seramai 4.2 bilion. Itu pada tahun 2021 Januari.
dah lebih kurang setahun lebih dah. Bertambahlah. Maksudnya kalau 4.2 bilion. Bayangkan bilion ya, bukan million, seluruh dunia. Maksud ramailah kan. Gunakan handphone untuk bersosial, untuk gunakan internet sebagainya. Itu di seluruh dunia lah. Okay. Baik, dan mungkin kalau kita tengok ini fakta, saya tadi nak cari, saya tak terjumpa pula. Saya dah cari tahun 2021 dia punya fakta, tapi tadi tiba-tiba hari ni tak terjumpa pula. Nanti saya akan sharekan lah akan datang. Tapi lebih kurang data dia tak jauh beza. Ini Januari 2020 berkaitan dengan media sosial. Pengguna media sosial yang ada yang aktif yang aktif di seluruh dunia. Ini kalau tengok Januari 2020, sekarang dah 2022. Dulu Facebook yang betapa yang jadi ranking pertama lah. YouTube yang kedua, WhatsApp yang ketiga. Kalau sebenarnya yang terkini 2022, TikTok yang pertama. TikTok yang pertama, yang kedua YouTube, yang ketiga Facebook. Nampak TikTok laju. Sebab apa TikTok laju? Sebab dia dah mendominasi golongan remaja. Banyak golongan remaja dan orang tua pun sama. Maksudnya golongan yang lanjut usia pun dah ke arah tu kan. Kalau tengok macam-macam lah video kan. Jadi sebab tu TikTok ni walaupun dia lambat sikit, dia adik kepada yang lain, tapi dia mengikut peredaran. Sebab apa? Dia ada konsep audio visual. Maksudnya dia ada lagunya, dia ada video dia. Digunakan elemen tu yang untuk menarik orang menggunakan. Macam Facebook, masih yang betapa yang banyak menggunakan Facebook ni golongan-golongan yang berusia, golongan yang intelek kan, golongan yang apa? Golongan veteran lah. Veteran lah, macam kita-kita lah, lebih kurang. Okey. Dan YouTube ke sebagainya, dia ada sasaran tersendiri. TikTok, IG ke sebagainya. Tapi saya just nak tunjukkan fakta, ni fakta ambilan. Okay, nak beritahu kita pada kita semua bahawasanya dalam media sosialnya terlalu ramai yang menggunakan. Maksudnya bilangan tu bukan sikit. Apa maksud dia? Maksud dia market ataupun potensi untuk kita nak marketkan produk kita kepada lebih ramai besar. Sebab tu jangan putus asa. Jangan putus asa maksudnya apa? Kalaulah contohlah kita buat kita promote dekat WhatsApp group, dekat Facebook, tak ada respon. Jangan putus asa sebab bukan itu saja yang ruangan yang kita boleh iklankan. Banyak lagi ruangan lain. Sebab tu dalam zero cost ni saya akan bongkarkan banyak lagi ruangan lain. Jangan fokus hanya 1-2 Facebook, IG, TikTok ya. Banyak lagi yang lain. Yang penting apa saja yang ada kita maksimumkan, kita gunakan. Kita daftar, kita buka akaun sebagainya. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita cuba lihat lagi. Okey, ini ambilan daripada tahun 2020-2021 lah. Maksudnya dulu Facebook mendominasi Sekarang dah TikTok Okey, baik. Jadi sekarang ni kita dah tengok tadi maksudnya kita dah faham dalam media sosial terlalu ramai yang menggunakan. Maksudnya potensi untuk kita nak menjual produk kita ni besar. Lubuk dia besar. Maksudnya ikannya banyak. Okay. Ikan. Alamak, ikan. Kenapa? Apa kaitannya ikan? Okey, baik. Saya suka ambil contoh ikan. Analogi bisnes online. Ikan kalau tengok ikan, okey. Kalau tanya dalam ni, Tuan Brozo, hobi Tuan Brozo mancing tak? Oh, saya tak suka mancing. Tapi saya suka memancing secara online. Oh, okey. Tuan Rizal suka mancing? Suka. Suka Dia okey. Kalau saya bertanya Tuan Rizal, sebab apa suka tu? Apa faktor menyebabkan Tuan Rizal suka mancing? Kita suka mancing ni sebab hobi apa tu? Apa yang best tu? Kat mana yang best tu?
Masa dapat ikan tu yang best. Masa dapat ya. Tapi ada satu tempat part yang dia sebenarnya hobi ni, kalau orang yang bukan mancing dia tak tahulah, dia tak dapat feel lah. Tapi cuba kita tengok satu video ni, saya sharekan satu video ni satu video ni. Kalau boleh tengok. Okey. Boleh nampak tak video ni? Okey. Ya. Saya besarkan video ni. Boleh nampak video? Tak ada. Tak ada Dia keluar lah. Tapi belum on. Belum keluar. Ada nampak? Ada nampak video? Tak ada. Tak keluar. Oh, tak keluar je. Dia mungkin salah share ni dia. Saya share ni mula. Okey ni. Okey nampak Okey. Nampak. Okey ni kita tengok macam mana orang yang hobi dia memancing Tuan Brozo kena tengok ni sebab apa dia minat memancing. Okey. Ni tengok kalau tengok mancing ni tengok tempat dia. Ini mana? Kolam ke tasik ke apa ni? Tasik Okey. Nak mancing pastikan tempat kena pasti ada ikan ke tak. Okey. Kalau mancing tempat tak ada ikan, alamatnya duduklah lama situ tak dapat ikan. Ni contoh Yang best macam Tuan Rizal cakap, masa dapat ikan tu. Memang mana-mana pun dia nak hasilnya. Tapi ada tempat yang kita katakan best lah. Saya lajukan sikit Okey. Jadi cuba tengok ke depan Okey, ni dia pakai jala. Kita tengok yang pakai mancing. Okey. Ni mancing. Okey. Time ni. Saya nak beritahu masa ni lah betapa nikmatnya sebagai pemancing time dia nak tarik tu. Time dia dapat tu, time dia macam ikan mengena tu, masa itulah dia rasa macam debaran dan rasa macam feeling lah. Dia nak tarik pun dia ada skill dia. Betul tak Tuan Rizal? Ada skill, ada cara dia. Kalau salah tarik mungkin akan putus lah sebagainya. Okey. Okay, tengok nak tarik pun ada cara dia, bukan pakai sentap macam tu dia ada cara dia, pusing lepas ni. Okey, nampak? Tu nampak dah ikan dah naik dah. Okey. Besar ikan nampak bukan senang kalau tak ada ilmu, tak ada kemahiran sebagainya, memang tak akan dapat ikan dia. Mungkin akan putus tali tansi dan lepas lah. Nampak? Ikan apa tu? Ikan patin ni Zal. Patin laut ni. Ikan patin. Ikan patin. Patin laut ni. Nampak? Wah. Kilo Wow. Besar tu. Besar kan? Ini ikan patin ni Sifu. Ni apa ni? Ikan hiu ni. Ikan hiu. Ikan hiu. Tapi macam ikan patin lah. Tuan duduk dia faham. Aku tak tahu ikan. Okey. Baik. Lebih kurang macam patin lah. Okey, baik. Kita tinggalkan sebentar. Okey. Baik. Itu tentang ikan tadi Okey. Baik. Jadi balik pada tentang hobi memancing tadi Kalau tengok tadi memang ada cara dia lah nak tarik sebagainya, betul Kalau salah tarik sebagainya, putus tali tansi sebagainya. Okey. Jadi sekarang ni saya nak ceritakan dunia online okey, online ni kita buat pemasaran online lagi-lagi secara zero cost Kita kena ada ilmu dan kita kena faham konsep dia. Macam mana kita nak menangkap ikan. Ikan ni maksudnya customer lah, pelanggan. Sebab tu kalau kita faham konsep memancing ni, kena ada apa? Kita tengok satu persatu Kalau memancing ni antara perkara yang ada adalah pertama joran. Batang pancing tu. Lagi apa lagi? Umpan. Betul. Umpan ni dia ada macam-macam. Dia bukan satu jenis je. Ada pakai cacing, ada pakai ikan yang tak betul ni. Ada pakai udang, ada pakai macam-macam lah. Okey, maksudnya lain ikan, lain umpan. Pegang kata-kata saya.
lain ikan, lain umpan. Ni saya tekankan kat sini. Sebab apa? Dia ada sebab dia. Okey, kita pergi lagi. Apa lagi yang kena ada? Mata pancing. Mata pancing maksudnya dia tak sama ya. Ada kecil, ada besar. Maksudnya kalau kita nak tangkap ikan yang besar, kena mata pancing yang besar lah. Kalau mata pancing kecil, dapat ikan kecil lah. Okey, satu lagi. Perkara yang wajib kena ada. Apa dia? Yang paling penting. Apa satu lagi? Tuan Rizal, tahu tak apa satu lagi? Yang keempat. Mesin. Mesin tu itu kategori joran yang batang mancing lah. Satu lagi yang penting. Apa dia? Okey, saya jawab kolam ataupun tempat memancing tu. Sebab tu kita kena cari tempat yang ada ikan. Jangan pergi tepi jalan, tepi highway tu pergi memancing atas highway. Memang tak dapat ada ikan. Okey. Sebab tu kena betul tempat yang memancing. Maksudnya kita tahu tempat ni ada ikan ataupun ada tempat yang bayar je masuk mancing. Tu confirm ada ikan lah. Okey. Maksudnya tempat tu kena betul. Lubuk. Lubuk ikan. Okey. Sebab tu kalau kita nak samakan dengan online, tengok umpan. Kalau umpan tu ni ikan patin tadi macam ikan patin sama. Okey, ikan patin dia punya umpan ni macam ni. Pakai apa ni? Pellet ni campur manisan sikit, buat bulatan tu baru kita pancing. Mungkin ada bila saya tayangkan pada peserta lain, ingatkan pakai cacing je. Tak cacing kalau ikan patin tengok, alamak cacing makanan aku ni. Belah nampak dia tak layan pun. Tapi kalau benda ni memang dia ngap terus. Contoh ni lagi. Ni ikan kerapu. Ikan kerapu dia punya umpan dia macam ni. Yang ikan yang bukan betul tu. Dia punya umpan dia. Maksudnya ikan lain pun berbeza umpan dia. Apa maksud dia? Cuba kaitkan dengan orang lain. Lain ikan, lain umpan. Maksudnya lain pelanggan, lain jenis pelanggan, lain produknya, lain umpannya. Maksudnya contohlah kalau jual produk makanan kesihatan. Umpan dia adalah produk tersebut ataupun ada umpan kita buat dan kita nak cari pelanggan ataupun ikannya di kalangan orang yang nak makan produk kita. Siapa? Orang yang sakit lah. Jangan pula cari orang yang sihat. Contohlah, kita jual produk kesihatan. Tiba-tiba kita jual pada orang yang sihat. Mana dia nak beli? Faham Maksudnya apa? Lain produk, lain umpan, lain pelanggan dia. Okey. Baik. So sekarang ni, cuba kita kaitkan kita nak memancing. Okey, tadi joran. Joran ataupun jala ni saya boleh analogikan kalau secara online dia sebagai online dia. Maksudnya kena ada internet. Kalau tak ada internet sebagainya, macam mana kita nak memancing ataupun nak pancing bakal pelanggan ni? Tak ada internet. Contoh macam terputus internet. Tak dapat dah berhubung dengan pelanggan, betul tak? Kena ada. Yang kedua, tadi apa? Umpan. Okey. Kalau kita nak kaitkan umpan ni dengan online, apa dia agak? Okey, umpan dikaitkan dengan content marketing. Maksudnya apa? Konten dia. Konten dia contohlah antara konten saya sharekan apa dia? Pertama, copywriting. Copywriting ni maksudnya ayat-ayat. Kalau kita buat ayat-ayat yang power, kita baca daripada pertama sampai ke bawah, bagus ayat ni. Aku nak beli produk. Bukan bagus ayat, maksudnya dia baca je ayat kita tu sampai bawah, dia terus rasa nak membeli produk kita. Maksudnya kita kena pastikan ayat yang kita buat tu, storytelling tu yang kita buat tu betul-betul boleh menarik orang tu untuk membeli. Jadi apa lagi? Podcast ni dalam bentuk audio lah. Kemudian apa lagi? Video. Sebab tu sekarang ni banyak yang buat dalam bentuk video. Sebab tu TikTok mendahului yang lain. Sebab apa? Konten dia adalah video. Sebab tu dia paling atas sekali. Okay, apa lagi? Infografik. Infografik ni e-poster, gambar-gambar, design sebagainya. Itu adalah kategori umpan. Maksudnya kena pastikan design yang kita buat tu menarik. Atau apa lagi? Email. Email tu email marketing lah. Kemudian apa lagi? Website. Blog. Maksudnya penulisan dalam website tu sebagai umpan untuk menarik ikan. Okey. Apa lagi? Kalau kita tengok kan
e-book. E-book. Kita hasilkan satu e-book. Contohlah kita jual produk kesihatan. Kita buatlah e-book tentang cara macam mana nak kurus. Dalam e-book tu last sekali barulah ceritakan anda nak kurus, ini satu solusi kita berikan produk saya. Okey. Maksudnya kita bagi umpan dulu, barulah ikan akan datang. Okey. Jadi kalau berbalik kepada kita nak mengait ikan sebagainya, kita nak kait ikan, kita kena pasti ikan ni apa umpan dia. Kita kena tahu, contohlah produk kita berkaitan produk apa? Produk makanan. Siapa yang minat produk ni? Biasanya contohlah kita kena buat checklist, siapa target kita, kena detailkan. Barulah bila kita menjual sebagainya, bila kita tabur umpan, ikan tu akan datang. Okey, baik. Mata pancing dikaitkan dengan apa? Online ads. Maksudnya apa? Ini berbayar lah. Maksudnya kita gunakan iklan berbayar. Kenapa iklan berbayar dikaitkan dengan mata pancing? Mata pancing kan, kalau semakin besar ikan yang kita nak tangkap, kena pakai mata yang besar lah. Sebab tu kalau kita nak mengair contohlah di lautan ke sebagainya, kalau kita pakai joran kecil sebagainya memang tak dapat lah ikan yang besar kan. Kita layak berada di tepi-tepi sungai sebagainya. Sebab tu kalau kita nak pergi lebih jauh dalam bidang online ni, setelah kita gunakan teknik zero cost, kita kena upgrade kepada teknik yang berbayar ni. Saya nak beritahu zero cost ni sebagai permulaan anda. Ibarat macam memancing tu lah, anda belajar memancing dekat tepi sungai dulu, tepi dulu, anda dah pandai, dah dapat ikan banyak, dah ada modal, baru pergi ke tengah laut. Tengah laut kan kena ada boat, kena ada apa, joran yang mesin tu kan, semua tu cost. Ibarat macam online, anda nak dapatkan ikan lebih besar, anda kena laburkan modal untuk iklan selepas zero cost. Okay, boleh faham Okay, dan satu lagi, pastikan anda nak memancing, tempat anda mancing tu ada ikan. Maksudnya kolam, sungai, laut tu ada ikan. Dan kalau kaitkan dengan analogi ni, platform online tersebut. Maksudnya anda nak mancing kat mana? Kat online ni. Di platform-platform online. Platform online contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube. Semua platform-platform media sosial dan platform online lah. Maksudnya di mana ada platform online, di situ ada bakal-bakal pelanggan anda ataupun kita kata ikan lah. Baru anda akan dapat ikan bila anda memancing. Okey. Baik. Sekarang ni okey ya? Okey. Baik. Jadi kita ada lebih kurang 10 ke 15 minit lagi. Saya teruskan. Kita dah faham, okey? Analogi bagaimana kita nak membuat pemasaran secara online ni. Okey. Jadi sekarang ni bila kita dah faham dalam banyak-banyak perkara ni, contohlah kita kaitkan dengan memancing ni, saya nak tanya pada semua antara joran, umpan, mata pancing dan kolam ni, mana yang paling utama yang anda kena fokuskan untuk nak tambah baik untuk anda hasilkan? Mungkin pada Puan Rohaidah boleh jawab, boleh share kan? Puan Rohaidah ataupun siapa yang ada kat online ni boleh tolong jawab. Antara banyak-banyak ni soalan saya. Okay, antara joran, umpan, mata pancing dan kolam ni, mana yang paling penting anda kena fokus untuk mantapkan, kena hasilkan? Mana yang paling penting? Tuan Rizal kita lah. Umpan. Umpan. Yes, betul. Umpan. Okay, betul. Okay, umpan. Maksudnya kita nak tangkap ikan ni, kita nak dapatkan ikan ni, pastikan umpan yang kita buat tu umpan yang paling mengancam. Okay, paling memukau. Maksudnya kalau kita buat video tu, video yang paling kita tengok sekali, alamak, touching lah. Kita buat ayat copywriting tu, alamak, baca meleleh air liur, nak beli makanan tu. Okay, tengok testimoni ke sebagainya, alamak, best gila produk tu. Nampak maksudnya kalau kita nak buat umpan tu, pastikan orang boleh dapat rasai kesedapannya, keenakannya ataupun keberkesanan produk tersebut. Barulah produk yang kita jual tu, barulah dapat sambutan sebagainya. Tapi kalau kita buat, contohlah kalau buat poster tengok pun tak terliur lah tengok produk tu kan. Okay. Ayat yang kita buat pun skema je kan. Ayat ayat orang lama je kan. Tak ada ayat yang catchy sikit. Macam mana nak tackle guru yang muda? Maksudnya
Kita dah tahu ikan kita, bakal pelanggan kita golongan muda, tiba-tiba kita buat ayat orang lama. Macam mana nak dapat orang muda? Betul tak? Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak memahami konsep zero cost ni, saya boleh ceritakan. Okay? Kalau tuan-tuan faham konsep zero cost yang saya cuba sampaikan ni, tuan-tuan fokus kepada konten ataupun umpan tu, contohlah pembikinan, contohlah buat video kan, buat design, buat ayat-ayat copywriting, kemudian belajar untuk kumpulkan testimoni, fokus pada tu. Dan platform tadi, platform tu tuan-tuan nak beriklan sebagainya, sudah tentu saya tak perlu cerita banyak. Maksudnya platform yang tuan-tuan dah tahu adalah antaranya Facebook, WhatsApp, Instagram. Campakkanlah umpan di dalam tersebut. Bila umpan bagus, ikan akan datang. Okey, baik. Cumanya kita dah nampak semua secara semintas lalu analogi ataupun cara bagaimana kita nak faham secara online ni, bagaimana nak bermula. Jadi sekarang ni saya cuba sharekan pada tuan-tuan tentang teknik zero cost tu. Kita kena faham apakah dikatakan sebagai zero cost tadi. Kita dah faham online tu macam mana. Dekat mana kita nak bermula. Maksudnya kat mana fokus kita. Kita dah jawab umpan dan sebagainya. Dan kita dah faham pelanggan ni ibarat ikan. Maksudnya lain ikan, lain umpannya. Jadi jangan kita samakan. Ni tak, selama ni kita bedah je, ayat-ayat kita buat sama je. Kalau kita target pada golongan remaja, orang muda, kena buat ayat orang muda. Kena buat remaja. Kalau target pelanggan kita kepada perempuan, kena buat ayat bahasa-bahasa perempuan. Yang ni kena belajar lah. Kena belajar kat mana? Carilah guru. Okey, carilah guru. Baik. Jadi sekarang ni kita kena faham teknik zero cost. Tadi saya beritahu zero cost maksud kita tak menggunakan cost. Dan kenapa perlu zero cost ni? Sebagai permulaan, mukadimah. Anda sebagai usahawan online, anda kena gunakan zero cost. Kalau anda terus pergi kepada berbayar, lama-kelamaan anda akan give up. Maksudnya sebab berbayar ni, kalau anda tak ada platform lagi, anda tak ada branding lagi sebagainya, anda tak bina jenama, tak bina follower sebagainya, anda akan gagal. Saya beritahu atas pengalaman saya, dan saya telah bersama lebih 500 syarikat macam-macam. Okey, baik. Dan siapa perlu, sudah tentunya lah kita sebagai usahawan. Okey. Dan 15 platform. Kalau boleh tuan-tuan screenshot sikit beberapa platform yang saya ceritakan. Yang mungkin selama ni tuan-tuan faham, ada Facebook, ada IG, itu saja. Saya tambah lagi beberapa. Okey. Antaranya pertama Facebook, yang kedua WhatsApp. Ini biasa. Kemudian Instagram. Apa lagi? Telegram. Ini platform. Sipu, tak nampak slide. Tak nampak slide? Tak nampak slide? Ada ni ke? Ada slide ke? Ada slide. Sekejap. Screen. Nampak? Slide? Hanya nampak muka depan saja. Ada nampak slide? Hanya nampak muka depan saja. Okey, sekarang nampak. Okey. Nampak. Facebook, WhatsApp, ini Telegram. Okey, dah empat ya. Lagi apa lagi? Website. Website pun antara platform. Maksudnya kalau siapa tak ada website, pastikan anda semua kena ada website kalau jadi usahawan online. Okey, wajib. Okey, mana apa lagi? Sekarang Facebook pun. Apa dia? Facebook Messenger. Okey, lagi apa lagi? YouTube. Okey, lagi apa lagi? Google. SEO. Okey, lagi apa lagi? E-commerce macam eBay, Lazada, Shopee sebagainya. Itu platform yang percuma. Okey, apa lagi? Email. Maksudnya anda gunakan email untuk marketingkan produk anda. Kemudian apa? Slide share. Apa slide share? Nanti anda cuba buka apa slide share ni. Kemudian Twitter. Twitter ni mungkinlah yang dah lama tapi masih relevan tapi kalau type saja di Google, kadang-kadang perkara-perkara dalam Twitter yang kita upkan tu akan naik. Kemudian LinkedIn. LinkedIn ni lebih kepada kalau kita nak buat bisnes yang bersifat korporat lah. Sebab yang banyak akaun LinkedIn ni CEO syarikat. Kalau anda semua nak ada link dengan CEO Asia, masuk LinkedIn, buka akaun,
lepas tu add dia sebagai friend sebagainya. Anda akan boleh deal direct pada CEO Asia, CEO Mars ke sebagainya. Sebab yang ni memang peringkat korporat lah. Kalau anda berbisnes secara korporat, kena ada Lincoln. Kemudian TikTok business, ini satu fenomena yang baru, ya. Dan Pinterest. Okay. Jadi ada 15 ini. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya fokuskan kepada 15 yang utama ni. Sebab bagi saya, bila saya dah study semua ni, saya dah buat kajian, memang kalau kita dah kuasai semua ni, dah cukup untuk kita dah famous secara online. Kalau kita nak bisnes secara online ni, kita kena paksa diri kita famous secara online. Maksudnya apa? Orang type je, contohlah saya, Sifat Arif. Keluar apa Sifat Arif ni. Okay. Ini sebagainya. Jadi boleh type Rizal Hamdan. Siapa Rizal Hamdan ni? Tak ada keluar. Macam mana orang nak yakin dia? Maksudnya, bila orang type saja rizalhamdan.com contohlah. Keluar Rizal ni sekian buat servis sekian kan. Barulah orang, oh ada. Tapi kalau tak ada, type nama kita pun tak keluar apa-apa. Maksudnya kita masih tak dikenali secara online. Jadi kita banyak lagi kena bina branding kita secara online. Ya. Banyak lagi kena belajar, banyak lagi kena bina. Okay, baik. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya mengharap tuan-tuan boleh screenshot ni, boleh study satu-satu. Kalau yang tak ada tu tolong buka. Tolong buka maksudnya tolong daftar account. Paling kurang buka account percuma semua kan. Kemudian uploadlah sedikit info-info peribadi sebagainya. Ataupun kalau ada produk tu uploadlah gambar produk dan sebagainya. Letak nama kontak. InsyaAllah dalam tempoh 1 ke 3 bulan dia punya SEO. SEO ni Search Engine Optimization, iaitu enjin carian. Bila orang type kat Google, dia akan bantu naik. Maksudnya type contohlah ikan patin Temerloh. Tiba-tiba keluar ikan patin Temerloh, tengok dia Rizal, supplier ikan patin Temerloh. Okay, dia naik dekat Google tu. Kita nak sampai tahap macam tu. Jadi nak tahap sampai macam tu macam mana? Salah satu caranya adalah anda perbanyakkan platform, masukkan info yang percuma ni dalam platform 15 platform ni, daftar buka account dan uploadkan bahan-bahan yang berkaitan produk anda lah. Supaya enjin carian ni akan menyusun anda punya info ni di online supaya anda dapat dicari. Okay, baik. Jadi dah 10.30. Tepat 10.30 malam. Sifu? Ya, ada soalan tu. Sifu, boleh saya bercelah sikit, Sifu? Terang pada. Saya tertarik dengan perkataan Sifu tadi. Bila Sifu sebut SEO, boleh menarik kita punya branding lah kan. Jadi SEO ni termasuk juga sebagai zero cost marketing lah maksudnya kan, Sifu? Yes, betul. SEO ni salah satu teknik atau trik zero cost yang tak berbayar. Maksudnya kita sharekan SEO kita, salah satu platform yang kita nak sharekan adalah website. Website. Maksudnya kita ada website, kita ada bahagian blog dan sebagainya, dan kita ada setting dalam website tu, dia akan bantu untuk menaikkan SEO kita. Maksudnya orang type contohlah produk apa, produk makanan sekian-sekian. Kita punya nama tu ataupun kita punya website ke sebagainya akan naik di ranking yang utama lah. Kalau tak yang pertama pun mungkin 2, 3 sebagainya. Sejauh mana kita setting yang terbaik lah. Jadi SEO ni salah satu teknik zero cost. Kalau nak cerita pasal SEO ni insyaAllah akan datang kita ada kelas yang berbeza lah. Sebab saya nak beritahu kalau nak cerita semua malam ni dalam tempoh sejam setengah ni memang tak habis. Mukadimahnya pun dah berjam-jam sebenarnya kalau nak cerita semua ni. Tapi jangan risau tuan-tuan perempuan. Saya harap tuan-tuan perempuan setia lah. Maksudnya bersama teruskan. Kita tak habis malam ni tuan-tuan perempuan. Kita ada siri-siri kelas yang seterusnya. Bagi siapa yang betul-betul berminat nak belajar lah. Kita tak halang, kita tak paksa, tapi kita bagi ruang pada siapa nak teruskan belajar. Terima kasih Sifu. Sebab ilmu tentang online ni banyak. Dan mungkin sedikitlah kita nak bagikan ruang kepada mungkin siapa yang berminat. Dia kata apa, mungkin dia dah ada bisnes, dia nak upgradekan bisnes dia, dan mungkin dia nak bina branding dia lebih jauh, dan dia nak ada sistem yang kita katakan sistem yang membantu dia untuk perniagaan. Yang kalau dalam platform ni saya ceritakan adalah website.
Satu platform yang penting bagi saya. Kalau anda nak bergelar sebagai usahawan online, anda wajib kena ada website sendiri. Dan kalau nak ada website ni, biasanya kalau nak upah pada web designer, webmaster ni, kalau anda tak ada 1,500 ke atas, jangan ceritalah. Tapi kita ada cara macam mana anda nak nak dapat kos yang minima. Nak tahu cara dia? Kita nak beritahu dia orang Tuan Brosol. Betul, nak tahu. Nak tahu Okey. Baik. Mungkin nak tahu, saya pun nak tahu juga. Nak tahu juga. Kalau nak tahu, saya rasa Tuan Brosol kena beritahu ni. Tuan Brosol lebih tahu. Okey. Sebab Tuan Brosol sifu kepada website ni sebenarnya. Okey. Baik. Jadi untuk itu kita nak cuba minta Tuan Brosol cuba sharekan sikit mungkin peluang yang Tuan Brosol nak ceritakan kepada semua yang hadir malam ni tentang peluang yang kita nak beritahu berkenaan dengan kelas website. Betul Tuan Brosol? Berkenaan dengan kelas saya. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Sifu. Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, perkenalkan diri saya. Saya Azizul Azami bin Ibrahim dan boleh panggil saya Brosol. Okay, saya salah seorang daripada web developer di Malaysia ni. Dan kepakaran saya merupakan web programming dan sekarang saya bergelar sebagai seorang webmaster. Jadi untuk tuan-puan seperti yang Sifu dan maklumkan tadi, website adalah salah satu kita punya kekuatan untuk bina branding dan ramai yang tak tahu sebenarnya dalam website kita boleh wujudkan satu zero cost marketing iaitu SEO, Search Engine Optimization. Okay? Dengan adanya SEO tu kita boleh wujudkan branding kita di laman Google, kita boleh naikkan nama bisnes kita di Google. Jadi saya syorkan pada tuan-tuan, untuk hadir ke kelas website tanpa upah designer lain, tanpa upah developer lain. Okay. Jadi saya Alang-alang Sifu dah bagi peluang pada saya ni, saya nak share sikitlah Sifu boleh ke Sifu? Saya nak sharekan sikit. Okay. Jadi tuan-puan boleh buka website sekarang ni rivoonlineacademy.com. Okay. Tuan-puan boleh buka rivoonlineacademy.com. Ni nanti kita akan masukkan dalam grup ataupun saya letakkan dalam chatting pun boleh. Okay, rivoonlinemarketing.com. Ini adalah kelas website yang akan dijalankan pada 2 April ini. Kelas website. Kalau tuan-puan biasa dengar kelas website yang dijalankan hari Sabtu ni insya-Allah Cipu. Jadi kita tak nak tunggu lama-lama, maksudnya sebelum Ramadan ni kita nak at least setiap orang ada website masing-masing. Boleh dah dalam bulan Ramadan ni boleh dah buat website sendiri tanpa upah website designer, website developer yang lain. Jadi kita ajar daripada A to Z, daripada beli domain dan hosting sampailah tiap e-commerce masing-masing Sifu tiap e-commerce ni. Jadi tuan-puan boleh masukkan produk, boleh masukkan pelbagai jenis produk dalam tu. Okey, kalau tuan-puan tengok dekat sini, harga yang kita tawarkan RM69 sahaja. Dan trainer yang terlibat adalah saya sendiri. Trainer adalah yang terlibat adalah saya sendiri dan juga Sifu Arif. Dan harga yang kita tawarkan tuan-puan kalau di luar mungkin beribu untuk kelas website ni saja. Sempena Ramadan ni tuan-puan sempena Ramadan ni kita letakkan harga dengan harga RM69 sahaja. Untuk hari Sabtu ni harga RM69 saja, klik saja pada daftar sekarang. Dan saya nak tawarkan satu bonus kepada tuan-puan yang hadir pada malam ni. Boleh ke Sifu? Silakan. Saya nak bagi bonus pada tuan-puan. Maksudnya bonus
kupon percuma, kupon bukan kupon percuma, kupon diskaun. Daripada RM69 ni, okey, tuan-tuan boleh klik pada saya nak daftar sekarang. Saya nak daftar sekarang. Dan tarikh pada Sabtu 2 April ni, ya saya nak, kemudian klik saja pada ya saya nak ni. Okey, saya nak bagi kupon dekat sini, pada tuan-tuan dekat sini boleh masukkan kupon. Nanti tuan-tuan, ini siapa yang hadir pada malam ni je untung, 11 orang pada malam ni. InsyaAllah, boleh menggunakan kupon Revo 01. Ya, kuponnya adalah Revo 01. Tu, Revo 01, masuk dekat bahagian tu, apply kupon tersebut dan tuan-puan akan dapat harga RM49 sahaja tuan-puan. Ini sempena Ramadan. Kita tawarkan kelas website tuan-puan. Kelas website maksudnya daripada A to Z, pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Siap terus macam Shopee lah. Siap ada payment gateway, siap kita ajar SEO-nya, siap kita ajar WooCommerce macam mana, bagaimana kita nak buat post, bagaimana kita nak naikkan ranking di Google. RM49 saja sampai pagi esok. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan daftar pada malam ni, kupon ini boleh digunakan, ya, kupon Revo 01 ni boleh digunakan hanya sampai pagi esok. Hanya yang datang pada malam ni je. Orang luar tak tahu ni. Orang luar tak tahu Orang luar tak tahu pun kupon ni. Jadi tuan-puan yang daftar pada malam ni sampai pagi esok, kita lanjutkan sampai pukul 12 tengah hari lah Sipul Sampai pukul 12 tengah hari esoknya tuan-puan akan dapat harga dengan untuk pendaftaran kelas website RM49 sahaja. Macam mana? Menarik tak? Menarik tak? Siapa yang berminat? Luar biasa tawaran ni. Biasa kat ada yang berminat. Biasa dekat luar harga di luar biasa sebenarnya Ramadan kita nak ada soalan Sifu buat affiliate. Ya betul. Ada. Harga ini itulah. Ya. Sebenarnya Ramadan ni Sifu kita nak bantu. Kalau kata kita kelas yang lain memang kita buat harga beribu punya. Tuan Profesor, ada soalan ada soalan. Ya. Soalan Tuan Fauzi, ada buat affiliate. Sifu buat affiliate. Okey. Ada soalan daripada Tuan Fauzi. Terima kasih soalan Tuan Fauzi. Okey, Tuan Fauzi, untuk pengetahuan tuan-puan semua yang lain yang ada pada malam ini, kita juga ada sistem affiliate. Kita dah sediakan sistem affiliate. Apa maksud sistem affiliate tu? Saya share sikit. Affiliate ni, sekejap kita ambil masa sikit tuan-puan. Kita ambil masa sekejap. Apa maksud affiliate? Okay, affiliate. Affiliate ni maksudnya sistem commission lah, paling senang. Bahasa yang mudahnya kita namakan sistem commission. Apa yang sistem affiliate ni buat? Sebenarnya tuan-puan hanya promotekan sahaja. Promotekan sahaja. Dan copywriting kita bagi, jangan risau. Maksudnya copywriting daripada kami lah. Copywriting kami bagi. Tuan-puan hanya masukkan link affiliate je. Nanti bila tuan-puan daftar, daftar affiliate. Daftar affiliate maksudnya tuan-puan akan dapat satu link. Link affiliate sendiri. Dia unik. Link affiliate sendiri. Link affiliate sendiri. Jadi apa tugas tuan-puan? Hanya promotekan link sahaja. Jadi bila berlaku jualan, berlaku jualan. Tuan-puan akan diberi 15% commission. Besar ke tak besar tu? Besar tu. Kalau kata tuan-puan dapat 10 orang pun dah boleh daftar. Boleh buat satu website lah. So 15% commission dari harga website. Dari harga kelas. Dari harga kelas website. Okey.
Itu maksudnya berlaku jualan link affiliate, tuan-puan daftar link affiliate dan dapat link sendiri. Bila berlaku jualan, 15% komisen akan dapat kepada tuan-puan. Dan kita akan bayar selepas kelas. Maksudnya berlaku jualan tu customer yang lain lah. Customer lain yang membeli di atas link affiliate tuan-puan, tuan-puan akan dapat komisen. Bagaimana dengan kelas website ni kalau kata tuan-puan nak klik kepada link sendiri? Ya, kita benarkan tuan-puan klik link sendiri. Kita benarkan tuan-puan klik link sendiri, okey, untuk daftar affiliate. Bukan daftar affiliate, daftar kelas website. Sabtu ni. Daftar kelas website. Maksudnya tadi tuan-puan dah dapat apa? Tuan-puan dah dapat kupon. Tolak RM20. Betul? Kupon RM20 diskaun dan tuan-puan dapat lagi komisen dengan klik link sendiri 15%. Bagaimana tawaran malam ni? Best ke best? So tuan-puan boleh klik link sendiri untuk daftar kelas dan masukkan kupon serta komisen akan diberi selepas habis kelas, insya-Allah. Jadi bagaimana untuk daftar affiliate? Saya ambil masa sikit Sifu ataupun Sifu nak sambung? Teruskan. Okey, saya sambung sikit. Bagaimana kita teruskan bagaimana untuk kita nak daftar affiliate tersebut? Okey, dekat sini. Saya terangkan. Okey, dekat website ni tadi tuan-puan, vivoonlineacademy.com ni, vivoonlineacademy.com, tuan-puan dah dapat nampak dekat menu atas ni, dia ada daftar dan login affiliate. Klik saja pada link tersebut. Okey. Bila tuan-puan dah masuk bahagian laman affiliate, pendaftaran affiliate Vivo, dan selamat datang. Okey, dekat sini tuan-puan nampak link daftar, login affiliate, dan ikut langkah-langkah. Langkah 1, daftar dulu sebagai ejen dan tuan-puan akan terus dibawa masuk ke bahagian login. Maksudnya login di langkah 2. Bila tuan-puan dah register dekat sini bila tuan-puan dah register, dah masuk nama, dah masuk username, dah masuk email. Payment email ni tak payah, website URL tak payah, abaikan. How you will promote us ni pun abaikan. Password kena masukkan masukkan, register saja. Sebaik saja register, tuan-puan akan terus login ke dalam affiliate dashboard. Okay, contoh saya login saya dah daftar ni, saya login sebagai saya punya account. Okay, contoh, tuan-puan akan nampak apa? Tuan-puan akan nampak dekat bahagian sini. Sorry, apa saya punya link saya pun tahu lupa dah. Sekejap. Saya login sekejap. Okay, alright. Tuan-puan akan nampak sini. Ini adalah your referral URL, nampak ni? Okay, saya punya URL https://vivoonlineacademy.com/go/bz. Dia akan berbeza dekat belakang ni je. /go/arif/go/rizal. Itu maksudnya ini adalah link affiliate tuan-puan. Kat mana nak promote ni? Promote lah dekat grup-grup WhatsApp tuan-puan, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat mana-mana lah yang boleh. Dan bila orang klik sahaja pada link ni tuan-puan, bila berlaku jualan, tuan-puan akan dapat komisen sebanyak 15%. 15%. InsyaAllah. Kita akan bayar selepas kelas. Bila orang klik saja ataupun tuan-puan nak daftar pun pada malam ni sampai esok tengah hari, klik link sendiri, tuan-puan akan dapat 15% komisen. Nanti kita akan nampak dekat sini total komisen berapa, siapa yang order, referral dia siapa, statistik dia, kita boleh tengok dekat situ semua, insyaAllah. Jadi tuan-puan ambil masa malam ni, fikir betul-betul untuk
daftar kelas website ni, insyaAllah tak rugi. Ini sempena Ramadan, kita adakan Sifu hari Sabtu ni, sempena Ramadan, insyaAllah. Kalau selepas Ramadan ni mungkin harga dah berbeza, saya tak tahu. Saya tak tahu, tapi kebanyakan kelas website memang mahal. Tuan-tuan, kebanyakan kelas website memang mahal. Jadi harga yang kita tawarkan pada malam ini RM69. Masukkan kupon kod tadi RIVO01, tuan-tuan akan dapat nilai dengan harga RM49. Daftar pada malam ini sehingga esok tengah hari saja. Orang luar harga RM69 lah. Jadi tuan-tuan boleh promote kepada orang luar, boleh klik link sendiri, tak ada masalah. Itu saja daripada saya, Sifu. Terima kasih banyak-banyak atas penghargaan pemberian kepada saya, laluan kepada saya. Terima kasih banyak, Sifu. Silakan, Sifu. Okay, terima kasih pada Tuan Brozul kita. Baik, ada soalan yang ditanya oleh Tuan Habib. Apa beza affiliate dengan dropship? Okay, affiliate ni dia ada sistem secara online dan dia ada, kita katakan, sistem commission dan sebagainya. Dia lebih kepada kita katakan sistem yang lebih proper lah, lebih lebih sempurna dan lebih mudah untuk ejen-ejen nak, kita katakan, nak viralkan. Berbanding dropship ni dia lebih pada kaedah kita menjadi orang tengah pada produk-produk. Cuma dia tak ada sistem yang lebih proper lah berbanding affiliate ni. Dia tak jauh beza, dia serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Tak sama dari sudut sistem dan metodologi ni lah. Itu menjawab persoalan pada Tuan Habib lah. Okay. Baik, mungkin ada soalan lain sebelum kita nak labuhkan tirai malam ni, kelas kita pada malam ni. Ada soalan lain yang nak bertanya ke sebagainya? Ada ke? Tak ada ya? Okey. Baik, kalau tak ada, jadi masa kita pun dah terlajak sikit, saya minta maaf. Tercuri sikit masa tuan-tuan. Patut kita habis 1:30. Tapi insyaAllah sedikit pengumuman yang kita buat, insyaAllah akan banyak lagi apa yang kita akan dapat lah. Cuma saya selaku yang berkongsi ilmu pada malam ini, saya minta maaf sekiranya ada kekurangan dan saya maklumkan kelas malam ini lebih kepada mukadimah lah. Mukadimah tentang zero cost. Dan sebenarnya kelasnya banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi. Saya harap tuan-tuan setialah bersama dalam grup dan kalau boleh saya minta tuan-tuan bantulah. Sentiasa follow Sifu lah. Saya follow dan tolong bantu viralkan lah link-link tentang program kelas kita. Dalam grup tu kita ada bagi link, tuan-tuan tolong viralkan lah kat grup-grup keluarga ke usahawan ke sebagainya supaya lebih ramai lagi yang join, yang bersama kita dan banyak lagi ilmu yang kita kena kongsikan. Dan yang penting tuan-tuan, kalau kita sebagai usahawan online ni, sebagai usahawan dah, jangan kita rasa, alamak, kenapa aku nak kena bantu viralkan, kenapa aku nak kena ni sebagainya. Jangan kita ada rasa iri hati, rasa kita nak cemburu dan sebagainya. Sebab usahawan ni dia kena ada networking. Dan grup kita ni adalah networking kita lah. Maksudnya tuan-tuan boleh berkenalan kan, boleh share produk sebagainya, tapi cuma dalam grup kita tu, grup WhatsApp kita laranglah untuk beriklan share produk. Mungkin kita akan buat grup yang lain lah khusus untuk iklan produk ke sebagainya dan kita akan buat satu platform yang lain. Tapi kalau dalam grup WhatsApp yang sedia ada ni lebih kepada makluman tentang program-program akan datang lah. Cuma saya harapkan tuan-tuan yang ada ni boleh bantulah untuk viralkan. Dan kalau ada sebarang persoalan boleh terus direct pada saya ataupun Tuan Brozul. InsyaAllah dalam grup Tuan Brozul pun ada. Dan untuk makluman tentang kelas ke sebagainya, macam yang dimaklumkan oleh Tuan Brozul, harga promosi sampai pukul 12 tengah hari esok harga promosi. Bukan promosi dan dalam promosi. Potong lagi, diskaun lagi 3 berapa. Sempena Ramadan. Sempena Ramadan ni. Maksudnya kita nak ambil keberkatan Ramadan tu. Kalau tuan-tuan kat luar tu memang tak dapat lah. Yang diajar ni master trainer lah. Master trainer yang certified lah. Certified yang dah pengalaman berpuluh-puluh tahun. Menghasilkan beribu-ribu website. Jadi rugilah kalau tuan-tuan tak grab peluang ni. Dan bagi siapa yang berminat nak jadi affiliate tadi, Tuan Fauzi ada bertanya tentang affiliate tadi, boleh daftar affiliate. Dan kalau nak tanya lebih lanjut, berminat boleh PM terus lah. Ataupun bertanya dalam grup sebagainya. Jadi apa pun, insyaAllah malam ni sebagai permulaan, insyaAllah akan ada kelas-kelas lanjutan. Lepas inilah kita akan maklumkan daripada semasa ke semasa insyaAllah. Jadi apa-apa pun,
sekali lagi minta maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih dan tahniah kepada anda semua sebab dapat setia sampai ke saat ini, saat akhir. Dan insyaAllah ilmu dia sampaikan tu amalkanlah, cuba praktiskan. Mungkin malam ni sebagai mukadimah, lepas ni akan ada lagi insyaAllah. Ya. Apa pun terima kasih sekali lagi pada semua. Dan insyaAllah apa-apa keep in touch dalam grup ataupun nak PM personal ke tak ada masalah. Apa pun insyaAllah kami bersedia untuk anda semua. Ya. Jadi Tuan Fazrul, kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wal-Asr innal insana innal ladzina amanu. Terima kasih Sifu. Baik, sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Salam. Terima kasih semua. Jumpa lagi kelas-kelas yang lain insya-Allah. Terima kasih semua.